Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmimil khair. Pertama sekali alhamdulillah kita ucap syukur pada Allah SWT pagi ini dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam slot ataupun slot ceria duha bersama dengan surau Radhatul Barakah di Menara Zakat Lembaga Zakat Negeri Kedah. Saya ucapkan terima kasih kepada yang mengikuti. Mudah-mudahan pagi ini kita semua ceria, pagi ini kita diberkati oleh Allah Ta'ala, pagi ini kita akan diberikan kekuatan dalam semua apa yang kita laksanakan. Bahagia semua. Macam mana pagi ni dah selesai sarapan. Kita pesan kemarin setiap hari kita kena mulakan dengan senyuman. Macam mana hari ni dah mula dengan senyuman. Kalau tak senyum lagi, kita senyum dulu. Kalau belum senyum, senyum kat orang sebelah. Jangan senyum seorang-seorang. Senyum seorang-seorang ni sagi orang kata tak betul lah. Tak apa, senyum seorang-seorang kerana mengingati sesuatu benda yang menarik, sesuatu benda yang indah, itu tidak menjadi satu kesalahan. Okey, apa-apa semua? Macam mana kita boleh mulakan hari ini dengan hari yang ceria, dengan perancangan yang tersusun. Saya doakan mudah-mudahan kita semua sukses hari ini. Semua perancangan kita yang kita rancangkan itu akan memberikan kebaikan dan dimudahkan urusan, insya-Allah. Yang kurang sihat kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang ditimpa musibah kita doakan Allah Ta'ala perkuatkan semangat untuk menghadapi apa saja cabaran yang kita lalui. Okey, tips kemarin berkaitan dengan senyum. Tips hari ini saya nak tambah satu lagi. Untuk menjadikan hari kita lebih ceria, lebih tersusun, pastikan setiap pagi kita menyebut perkara-perkara yang baik. Menyebut perkara-perkara yang baik. Kan ada hadis yang biasa kita dengar, al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah, dan kata-kata yang baik kita boleh ungkapkan setiap hari dengan sesimpel yang mungkin, iaitu dengan kita mengucapkan Assalamualaikum kepada orang yang kita kenali ataupun orang yang dekat dengan kita. Okay, kemarin kita sebut bangkit pagi, senyum kat isteri, senyum kat anak-anak. Itu satu benda yang akan melahirkan atau mengeluarkan aura positif dalam hidup kita. Hari ini tips yang kedua, insya-Allah tips yang berikutnya adalah mengungkapkan kata-kata yang baik. Maksudnya bangkit pagi mengungkapkan kata-kata yang baik. Dan apa kata-kata yang terbaik yang boleh kita sebutkan? Bangkit je pagi, ucapkan Assalamualaikum. Kepada siapa? Kepada pasangan kita, isteri, suami. Ucap Assalamualaikum kepada anak-anak. Sebab Assalamualaikum itu doa, dia merupakan kalimah tayyibah, kalimah yang diajarkan tahiyatul Islam, ucapan tahiyat, ucapan selamat yang diajarkan oleh agama, dan juga merupakan doa yang cukup menarik. Salam sejahtera ke atas kamu. Maknanya kita mulakan hari kita dengan senyuman, kita mulakan hari kita dengan memberi salam kepada pasangan kita ataupun kepada anak-anak yang duduk dengan kita lah, ataupun kepada siapa-siapa yang berdekatan dengan kita. Kita pergi masjid, kita pergi surau, bagi salam, insya-Allah. Itu kata-kata yang baik. Maknanya nak dapatkan keceriaan, nak dapatkan orang kata kesenangan hidup ataupun kebahagiaan, mulakan dengan senyuman dan mulakan dengan kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik kita mulakan dengan memberi salam kepada orang yang dekat dengan kita. Okey, tuan-puan yang dirahmati dan diberkati Allah, terima kasih yang mengikuti. Macam saya sebutkan tadi, yang mengikuti boleh kita tekan butang share, tekan butang like, kita sebarkan manfaat ini, kita sembang-sembang santai. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah dan juga kebaikan, insya-Allah. Okey, hari ini kita bincang ringkas. Tajuk kita hari ini macam yang ditulis dalam page ini, iaitu berkaitan dengan perbezaan. Perbezaan, satu tajuk yang saya rasa cukup menarik kerana kita selalu menghadapi pelbagai perbezaan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya perbezaan itu satu benda yang bagus. Kadang ada orang dia rasa berbeza itu benda yang negatif, tapi tidak. Sebenarnya perbezaan itu satu benda yang positif. Perbezaan itu satu benda yang merupakan orang kata anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau semuanya sama kan boring. Yalah, ada waktu kena sama, maknanya bukan sentiasa sama. Ada waktu kita boleh berbeza. Begitu juga dengan kehidupan. Allah Ta'ala jadikan pelbagai jenis buah, mukhtalifun alwanuh, yang pelbagai warna, pelbagai
bentuk dan sebagainya, itu menunjukkan perbezaan itu satu benda yang baik dan positif dan bagaimana kita menghadapinya. Cuma kadang-kadang ada orang bila dia rasa benda yang berbeza dengan dia itu, dia rasa tak selesa. Sebab apa? Kerana tak sama dengan dia. Itu normal tak? Ya, normal. Okey, kita sebut tadi bahawasanya perbezaan itu satu benda yang menarik, anugerah, kerana hidup kita banyak benda yang berbeza, makanan berbeza, buah-buahan Allah Ta'ala jadikan berbeza, muka dan rupa dan semuanya itu berbeza, itu satu benda yang positif. Maka perbezaan itu kita kena kita kena istilahnya, kena untuk tetapkan mindset dulu, perbezaan itu satu benda yang positif, satu benda yang baik, melihat kepada realiti kehidupan kita. Cuma macam kita sebut tadi, bila dia membabitkan setiap individu pula, kadang-kadang perbezaan itu dia rasa macam tak selesa. Kenapa? Kerana dia rasa orang tak sama dengan dia, ataupun dia rasa dia tak sama dengan orang, dia akan rasa satu perasaan yang tidak selesa. Itu normal tak? Ya, normal. Dia normal. Cuma kita perlu latih diri kita untuk macam mana perbezaan itu boleh kita melihat daripada sudut yang baik. Gitu. Macam kita sebut tadi lah. Dia bila sebut tentang manusia, perbezaan tu kadang-kadang kita rasa tak selesa sebab orang tak sama dengan kita. Pandangan dia berbeza, tindakan dia berbeza, pasal apa dia suka benda tu, kita rasa pelik sangat. Macam contohnya makan lah. Kita orang Melayu ni suka makan apa? Makan buah durian, contoh. Ini musim durian, hujung-hujung dah durian ni. Orang Melayu ni bila dia suka makan durian, majoriti je tiba-tiba ada orang tak makan. Bila di kalangan orang Melayu sendiri, tiba-tiba ada orang tak makan. Bukan nak cerita orang lain. Orang sama-sama Melayu. Katakan orang Melayu, orang Perak lagi. Orang Batu Kurau lagi. Tiba-tiba dia tak makan buah durian. Bila tak makan buah durian, kita buat heran. Pelik sungguh lah kau ni tak makan buah durian. Kita macam rasa, pelik lah dia ni. Sedangkan kita kena faham bahawasanya perbezaan itu biasa. Kerana yang melahirkan perbezaan itu pada manusia banyak faktor lah. Faktor latar belakang, faktor environment yang dia lalui, pengalaman hidup dia, itu akan memberikan kesan dalam kehidupan dia. Kalau sebut makanan ni, apa yang dia rasa tak sama dengan apa yang kita rasa. Okey, maknanya kita nak cuba positifkan bahawasanya perbezaan itu perkara normal, sama ada dalam kehidupan kita, iaitu maknanya sebagai manusia ataupun apa yang kita lihat di sekeliling kita, banyak benda-benda yang berbeza, dan memang Allah Ta'ala jadikan benda itu berbeza kerana dengan perbezaan itu dia memberikan banyak pengalaman-pengalaman, dengan perbezaan itu dia memberikan pelbagai bentuk perkara-perkara yang baru. Cuma ada waktu-waktunya kita perlu samalah, macamlah solat kita perlu sama. Dia makna macam ni, dia konsep dia. Secara umumnya banyak benda berbeza, tapi ada pada waktu-waktunya kita kena bagi sama supaya dia ada tanzim, dia ada orang kata disiplin. Macam waktu solat kita sama, waktu berpuasa kita, Ramadan kita berpuasa, maknanya ialah benda yang tersusun itu dia perlu pada waktu-waktu tertentu. Dia macam kalau kata dalam konteks orang kata bekerjaya contohnya, orang yang kerja di sektor-sektor yang perlukan kesamaan seperti tentera, polis, kan mereka bajunya sama dan sebagainya. Ya, itu satu benda yang positif, yang bagus, kerana pada ketika-ketika tertentu perlu tunjukkan kesamaan itu, kerana dia ada gah, dia ada kekuatan di situ. Tapi dia bukanlah sentiasa kena sama, maknanya lepas habis itu dia boleh untuk dia pakai pakaian biasa balik. Maknanya menunjukkan bahawasanya secara umumnya perbezaan itu okey, dan pada waktu-waktu tertentu dia ada persamaan yang perlu dilakukan. Okey, apa yang kita bincangkan di sini iaitu berkaitan dengan perbezaan. Okey, sebut perbezaan ni ada satu analogi yang cukup menarik. Contoh bila kita sebut tentang perbezaan, saya nak bincang sedikit berkaitan perbezaan pada tindakan, pada pandangan, pada fikiran, yang kadang-kadang inilah yang membuatkan manusia itu dia jadi malangnya, dia menjadi punca untuk dia bergaduh besar, jadi bergaduh, jadi masa muka. Kerana apa? Perbezaan pada pandangan, perbezaan pada cara bertindak. Dia kalau tak makan durian tadi tak apa lagi kot. Itu jarang orang bergaduh pasal tak makan durian. Contoh dua orang kawan, seorang makan, seorang tak makan. Jarang lah, walaupun kadang-kadang berlaku juga. Itu pasangan hidup. Kadang-kadang kawan ni makan, kawan tu tak makan, kan dia bergaduh. Tapi biasanya benda tu kecil. Tapi yang menjadi masalahnya, yang jadi problemnya, yang kita tengok sekarang, katakan sekarang lah, sepanjang zaman ni, maknanya pergaduhan, pertelingkahan, bahkan masam muka, kadang-kadang sampai peperangan, adalah apabila perbezaan itu berpunca daripada cara berfikir. Cara berfikir.
Bila dia menghadapi satu keadaan dengan pihak yang lain yang mana corak dan cara berfikirnya menatijahkan atau menghasilkan satu benda berbeza. Itu kadang-kadang akan membawa kepada pertengkaran dan pergaduhan, bahkan peperangan yang kita sebutkan tadi. Ini yang perlu untuk kita belajar untuk menangani perkara ini, bahawasanya perbezaan itu okey. Maknanya kalau kata perbezaan itu tidak sampai peringkat orang kata bagi menghalalkan benda yang haram, mengizinkan jenayah, orang kata bagi menganggap normal perkara-perkara yang fundamentalnya kata tak elok, itu kita kena belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk menerima. Okey. Dia macam inilah tuan-puan. Saya nak buat ringkasan dia macam ni. Contohnya kita buat operasi pengiraan matematik sikit pagi ni, no. Contoh bila kita sebut tentang operasi untuk mendapatkan angka 10, operasi untuk mendapatkan angka 10 macam budak-budak tadika kan. Pagi tadi saya ada ziarah satu prasekolah. Saya nak ada pagi tadi sebelum datang ke pejabat. Kita tengok anak-anak di prasekolah. Dia macam mana dia buat kiraan, kita kata kita nak jawapan 10, kita nak jawapan itu 10. Macam mana proses ataupun jalan kira dia? Ya, ada budak dia ambil kita bagi dia macam kata macam bola, untuk dapatkan 10 bola macam mana. Ada yang dia ambil 1 campur 1, maknanya 1 tu dia campurkan 1 sampai 10, akhirnya dapatlah jumlah bola yang 10. Itu satu budak. Budak yang kedua tak, dia himpun dua-dua, dia kata buat satu-satu panjang sangat, dia kata buat dua, maka dia dapat 5 longgokan, dengan 5 longgokan tu dia campur, akhirnya jadi 10. Ada budak dia kata apa buat dua-dua, dia kata buat 5 lah lagi mudah, ambil 5, 10. Ada seorang budak dia kata tak, dia ambil 7, 3, sebab apa, dia 7 tu dia beranak bulan 7, 3 hari bulan 7, dia ambil 3 dengan campur 7 jadi 10. Ada budak dia kata apa susah-susah, itu semua menyusahkan. Dia kira lah ni mudah dia macam mana? Dia kira 10 semua tak campur kosong. Mana 10 campur kosong 10. Maknanya apa yang kita faham daripada operasi tadi, setiap manusia dia mungkin dia punya natijah yang sama, iaitu mendapatkan angka 10. Cuma yang berbeza itu adalah proses mendapatkan angka 10. Macam saya sebutkan tadi, ada anak ataupun ada budak yang dia nak dapatkan angka 10 melalui proses 1 campur 1 sampailah angka yang 10. Ada satu lagi budak tak, dia buat 2, ada budak buat 5, dan ada budak dia buat 10 terus. Maknanya apa yang berlaku sebenarnya adalah pada proses ataupun cara untuk mencapaikan matlamat tadi. Dan sebenarnya inilah yang banyak berlaku dalam bentuk yang saya sebutkan tadi, perbezaan pemikiran. Perbezaan pemikiran adalah hasil daripada cara pandang yang berbeza, cara melihat yang berbeza. Maknanya kalau kata kita tengok apa saja perbalahan disebabkan perbezaan pandangan adalah cara sudut pandang. Dan cara sudut pandang itu dia lahir daripada pengalaman, dia lahir daripada bacaan, dia lahir daripada environment dan sebagainya. Macam mana apabila berhadapan dengan perkara ini, kita sebagai orang yang menghadapi keadaan itu, menghadapi perbezaan itu, macam mana kita nak adanya infitahus sadar, mempunyai hati yang luas untuk kita mungkin tidak boleh terima pandangan dia, tapi setidak-tidaknya kita menghormati. Itu yang perlu dipelajari ataupun perlu untuk kita untuk kita cuba tanamkan dalam diri kita. Okey, dia macam ni. Sebenarnya apa yang berlaku, satu konsep yang menarik yang disebut oleh banyak pakar-pakar berkaitan dengan perbezaan ini adalah disebutkan bahawasanya maqsudun lam yufham wa mafhumun lam yuqsad. Itu isunya. Mafhum atau maksud lam yufham. Kadang-kadang perbezaan itu berpunca daripada maksud yang dia disampaikan oleh seseorang itu kita tidak faham. Maksud dia, maknanya dia cakap satu benda, maksud dia kita faham benda lain. Satu. Yang kedua, kadang-kadang mafhum lam yuqsad. Kadang-kadang mafhum, kefahaman itu yang kita faham tidak sebagaimana yang dimaksudkan. Faham tak? Maksud macam ni. Kawan tu cakap lain, kita faham lain. Ataupun kita ni mentafsirkan apa yang dia cakap berdasarkan apa yang kita rasa. Sedangkan dia tak maksudkan begitu. Itu yang menjadi masalah. Perbezaan ini kadang-kadang berpunca daripada itu. Perbezaan ini kadang-kadang berpunca daripada dia cakap satu benda kita salah faham. Ataupun kita mentafsirkan satu benda yang tidak dimaksudkan. Itu isu dia. Banyak perkara berlaku macam ni. Saya teringat
Ustaz Syamsuri pernah buat contoh. Ini pinjam kalau Ustaz Syamsuri dengar, minta maaf lah Ustaz. Saya pernah dengar kaset Ustaz dulu lama dah waktu saya kecil-kecil tu. Ada satu contoh. Ustaz Syamsuri, saya sebelah suka contoh. Dia buat contoh yang dikatakan salah faham. Yang dikatakan salah faham. Arab punya su' tafahum. Misunderstanding. Ini yang kadang-kadang menjadi punca kepada sebarang khilaf, perbalahan, perbezaan. Kerana kita mentafsirkan kata-kata orang berdasarkan apa yang kita rasa. Berdasarkan apa kita rasa. Ustaz Syamsuri pernah buat contoh, suami isteri balik kerja. Suami kerja, isteri kerja, kan zaman sekarang ramai orang kerja suami isteri kan. Bila balik kerja, suami pun isteri sampai naik kereta kan, masuk parking kat rumah, suami pun kebetulan balik dengan motor brum sampai dekat rumah, masuk. Bila masuk, isteri lepas jumpa salam apa, sambil orang kata meletakkan barang di atas meja yang suami sambil duduk bersandar dekat sofa depan rumah, tiba-tiba orang kata isteri mengeluarkan satu kata-kata. Dia kata apa? Abang, saya penat. Abang, saya penat. Itu isteri kata. Lalu suami yang mendengar kata-kata isteri, abang saya penat, suami jawab balik. Suami dia kata, saya pun penat. Kan? Saya pun penat. Maknanya isteri kata, saya penat abang. Suami jawab balik, saya pun penat. Bila isteri cakap dia penat, abang dia penat, suami jawab balik kata dia penat. Lepas tu conversation tadi, perbualan tadi berakhir dengan masam muka. Pasal apa masam muka? Ni yang menarik. Ni yang kata kefahaman lam yuqsad. Kefahaman yang tidak dimaksudkan. Nampak tu sepakat. Isteri kata saya penat, suami kata saya pun penat. Kata-kata tu nampak sama, macam sepakat, tapi mafhum lam yuqsad. Kefahaman daripada kata-kata tidak dimaksudkan oleh isteri, tidak dimaksudkan oleh suami. Sebab apa masam muka berlaku? Sebab walaupun kata-kata tu sama, saya penat, saya pun penat, tapi maksudnya berbeza. Apa maksudnya? Isteri kata, abang, saya penat. Maknanya dah tak larat nak masak hari ni. Kan baru balik kerja, nak makan malam. Saya tak larat nak masak hari ni. Kita makan kat luar. Itu maksud daripada isteri, saya penat. Maksud dia, mana dia tak sebut, tapi benda tu dalam kefahaman. Suami pula dia jawab balik, saya pun penat. Maksud daripada kata suami apa dia? Tak payah makan kat luar, tak larat. Tak payah makan kat luar, tak larat. Hang masak. Nampak tak? Perkataan yang sama, tapi maksudnya berbeza. Isteri kata saya penat, tapi maksud dia, abang saya tak larat nak masak, jom kita makan luar. Makan kat luar. Suami dia respon kepada kata-kata isteri saya penat, dia kata saya pun penat. Saya penat yang dimaksudkan oleh isteri tadi, oleh suami, tak payah makan kat luar, aku tak larat, penat. Masak, kita makan kat rumah. Tapi bila tidak ada tafsiran, masing-masing membuat tafsiran masing-masing. Masing-masing memberikan maksud berdasarkan apa yang dia rasa, dan akhirnya berlakulah masam muka. Simple, kecil, tapi benda tu memberikan kesan. Tu contoh Ustaz Syamsuri bagi. Betul, saya setuju. Lama lah saya kecil-kecil dulu dengar. Maknanya macam tu yang dikatakan, perbezaan kadang-kadang berpunca daripada maksud lam yufham atau mafhum lam yuqsad. Satu kefahaman, satu kata-kata yang, ataupun satu ungkapan yang tidak dimaksudkan, ataupun satu kefahaman yang bukan macam mana yang diinginkan. Kalau tadi, apa salahnya kalau komunikasi itu ditingkatkan sikit lagi? Isteri kata, saya penat abang, kita makan kat luar, tambah sikit. Abang pun jawab, saya pun penat. Nak makan kat luar tak larat. Dah kita telefon Food Panda. Kan? Lah ni kan zaman Food Panda. Boleh menyelesaikan beberapa masalah bila benda itu dapat ditafsirkan. Dengan sebab tu, sebarang perbezaan, sebarang ketidakfahaman itu, kita tolonglah jangan tafsir cepat. Jangan tafsir cepat. Apa-apa kata-kata, kita baca sahabat ke, baca kenyataan ke, kawan tu keluar kadang-kadang petikan dia, kadang-kadang potongan daripada video, terus kita buat tafsiran, buat analisa sendiri tanpa melihat kepada maksud sebenar. Kadang mungkin dia tak maksudkan begitu. Mungkin dia mempunyai maksudnya berbeza. Kadang-kadang lebih-lebih lagi bila petikan itu diambil hanya sebahagian. Maka dengan sebab itulah cara yang terbaik adalah apa dia? Kita minta istifsar. Dia ada dua cara untuk menghadapi perbezaan ni. Pertama, kita mulakan sebelum istifsar, kita mulakan husnuzan dulu, baik sangka maknanya kita okey lo, dia mungkin tak masukkan begitu,
Itu proses pertama. Proses yang kedua, kita minta penjelasan. Itu maksudnya minta penjelasan apa yang Tuan maksudkan, apa yang kamu maksudkan, apa yang dia maksudkan. Kita minta penjelasan supaya dia menjelaskan apa yang dia maksudkan. Itu yang yang penting. Maknanya untuk mengelakkan daripada perbezaan, untuk mengelakkan daripada pergaduhan. Perbezaan saya silap minta maaf. Perbezaan memang wujud, tapi nak mengelakkan daripada pergaduhan, daripada akibat daripada perbezaan tadi, perbezaan yang disebut perbezaan pada memahami dan juga mentafsirkan satu benda, maka kita jangan terlalu cepat-cepat untuk kita buat tafsiran sendiri, buat andaian dan sebagainya. Kita sabar saat, kita baik sangka dengan pihak yang terbabit, tak kiralah pasangan ke, kawan ke, apa-apa kenyataan-kenyataan yang kita tak pun nak clear lagi maksudnya. Kita baik sangka dulu. Yang kedua, kita mintalah penjelasan kepada dia apa yang dia maksudkan. Maknanya itulah antara cara yang terbaik untuk kita mengurangkan impak daripada perbezaan tadi. Yang kita sebut tadi, perbezaan memang wujud, perbezaan sebenarnya menarik. Kerana dari cara berfikir berbeza, cara rasa berbeza, maka perbezaan itu kita cuba tengok daripada sudut positif. Dan untuk mengelakkan daripada perbalahan dan pergaduhan, kerana sikap manusia memang dia tak suka orang berbeza dengan dia, tapi nak elakkan perkara itu, kita belajar untuk terima, dan nak supaya tak membesar dia punya kesan dan impak dia, kita sabar dulu, kita baik sangka dengan orang, kemudian kita mintakan penjelasan yang selayaknya. Mana kita minta penjelasan, kalau dia jelaskan, kalau dia bagi penjelasan tengok rupanya tak boleh kita terima juga, okeylah, kita kira untuk pergi pada stage yang berikutnya, kita boleh okeylah, kalau kata benda tu tak ada berkaitan dengan benda yang haram, pasti qat'i, tak betul, fundamental, tolak, dia tak sampai tahap tu, kita hormat pandangan dia. Kita tak terima tak apa, tapi kita hormat pandangan beliau. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita cuba apa istilahnya, kita uruskan perbezaan ni supaya kita tak berlarutan berlakunya pergaduhan, berlakunya persengketaan, bahkan ada yang sampai peringkat berperang sama sendiri. Ingat bahawasanya kita ni duduk di dunia, kita punya orang kata semua kita sama. Allah Ta'ala sebut wa kullu man 'alaiha fan, semua yang atas muka bumi akan binasa. Marilah sama-sama kita perbaiki hubungan kita. Kita hidup tak lama, masa kita singkat saja. Lepas ni kita akan mati. Buang masa aja kita bergaduh banyak-banyak. Yang penting kita sama-sama bina hubungan, kita cuba untuk maafi, kita cuba untuk bekerjasama pada benda yang kita boleh bersepakat, dan kita boleh memberikan kemaafan pada benda yang berbeza. Yang penting kita fokus kepada apa yang lebih penting dalam hidup kita. InsyaAllah kita hari akhiratlah yang akan khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Hari akhiratlah yang akan kekal, hari akhirat yang akan betul-betul kita duduk di sana. Marilah kita berusaha bersama-sama dengan kawan kita, dengan jiran kita, dengan masyarakat kita, dengan orang sekeliling kita, untuk kita menghadapi kehidupan yang lebih baik, untuk kita bina kehidupan yang lebih ceria dan bahagia, insya-Allah. Okey, itu sedikit perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan berkaitan dengan perbezaan ni. Kesimpulannya, perbezaan adalah benda yang positif, perbezaan adalah perkara yang biasa, perbezaan adalah benda yang memang wujud. Dalam masa yang sama, manusia itu memang tak suka pada perbezaan. Itu yang penting, macam mana kita menguruskan perbezaan tadi. Kita cuba untuk melihat bahawasanya dengan pandangan yang berbeza, pandangan yang skop yang berbeza, macam mana pelbagai warna dalam kehidupan ini satu benda yang cantik, buah, bentuk dan sebagainya. Itu juga kita perlu terima. Itulah sikap dan juga tindakan manusia, juga ada perbezaan. Kita terima seadanya. Yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. InsyaAllah kita semua doakan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik dan bertakwa. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang mengikuti. Terima kasih yang mengikuti Ceria Duha di Surah Ratul Marakah di Menara Zakat, Lembaga Zakat Negeri Kedah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang. Salam ceria daripada saya. InsyaAllah dengan keceriaan kita akan kita boleh untuk meningkatkan kejayaan kita, insyaallah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.